سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan kepada kamu, ke atas kamu itu berperang, yakni berjihad, sedangkan ia tidak menyenangkan bagi kamu. Kamu tak suka, yakni tabiat manusia tak suka berperang. Tetapi tanggungjawab kita, walaupun jiwa kita tak suka, tetapi ini adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena bersifat mukhalafatun nafsi, bercanggah dengan kehendak diri kita sendiri, bercanggah dengan kehendak nafsu kita yang tak suka. Apabila Allah Subhanahu wa taala menuntut kita melakukan perkara tersebut, kerana kemungkinan kamu benci sesuatu, kamu tak suka sesuatu,
sedangkan perkara yang kamu tak suka itu adalah lebih baik bagimu. Dan kemungkinan kamu suka sesuatu sedangkan yang kamu suka itu lebih buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Apabila Nabi SAW menyeru para sahabat untuk keluar berperang, maka yang lebih suka di kalangan sebahagian manusia ialah duduk di rumah tak sampai perang. Kalau pergi perang teruk, dalam perjalanan yang meletihkan, dalam peperangan yang menyakitkan, maka sebahagian tak mau pergi. Siapa yang tak mau pergi itu? Golongan munafik. Abdullah bin Ubay ketika Nabi SAW keluar pergi perang Uhud, bawa lebih kurang 1,000 orang tentera. Dia ajak geng dia patah balik tak sampai perang. Jumlah dia 300 orang lebih kurang. Sahabat yang pergi perang tu hanya 700. 300 lagi patah balik. Geng munafiqin, kumpulan munafiqin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Jadi tabiat manusia tak suka susah-susah, terutama dalam bab perang ni. Sebenarnya apabila ini tuntutan Allah, bila diri kita tak suka, kita kena paksa melawan kehendak nafsu kita yang tak suka itu, kerana Allah dan Rasul suka. Ibadat yang lain pun sama, bukan dekat perang. Sembahyang, mengaji, puasa, semua tu menyusahkan. Sembahyang, ada orang tak suka, Allah tak bakit tidur ni. Saya tak suka sembahyang. Dia ikut hawa nafsu dia yang tak suka sembahyang, dia tak mau bakit sembahyang. Puasa, hari ni kita puasa 20 hari lebih, ada orang sehari pun tak puasa. Jenis tak suka puasa, dia kata buat apa lapang dahaga. Ada orang dalam kampung kita, kadang-kadang kita jumpa orang lagu tu. Kadang-kadang kita jumpa dalam taman kita, orang yang sebulan tak puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, mengurangkan duit. Duit ada 100,000, dia bagi zakat ke orang 250. Tinggal 97,500. Dia bagi ke orang zakat 2,500. Tinggal 97,500. Tak suka juga pasal kurang duit kita. Pergi haji, lagi tak suka. Duit lagi banyak habis. Kalau zakat peterah, segantang, berapa ringgit. Kalau pergi haji, mau belah-belah ribu, puluh-puluh ribu lah ni. Pergi umrah, maka ada orang tak suka. Dia kata daripada perhabis duit pergi haji, aku perhabis duit pergi haji. Tak habis banyak lah. Dekat pula tu. Pergi haji pula teruk. Beratung di airport teruk. Naik kapal terbang pun teruk. Lena sambil duduk 8 jam. Dan lena sambil tidur kena ambil business class. Business class mahal pula. Lena sambil duduk. Sampai di sana berebut bank pula lah. Tunggu nak ambil bank. Lepas tu nak naik bas nak pergi ke hotel. Kalau haji lagi teruk, nak tawaf di kalangan jutaan manusia. Sa'i, wukuf, melontak, semua tu susah. Tapi oleh kerana ini satu kewajipan yang Allah wajibkan, kamu tak suka, sebenarnya ia lebih baik bagi kamu bila kamu buat juga, kerana menunjukkan kepatuhan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teruknya kita menghadapi suasana yang kita tak suka, teruknya kita buat ibadat, mayang pun teruk, mengaji pun teruk, puasa pun teruk. Teruk lagi para anbiya, para nabi paling teruk ujian mereka. Dihina, dimaki, bahkan ada nabi yang dibunuh. Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Ada nabi suruh sembelih anak terus. Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah untuk sembelih anak. Kita sembelih kambing, sembelih ayam, kita telan pula. Kita uji dengan sembelih, tapi untung kat kita. Sembelih lembu, bukan periuk, jadi
sup jadi gulai kita makan. Ni sembelih anak sendiri. Jadi kita dah dapati para anbiya lebih teruk lagi ujian. Oh, ada orang kita ni sakit, 7 tahun dah sakit. Oh, Nabi Ayub lagi teruk sakit. Ada orang kita pula ujian dia bukan dalam bentuk sakit, bukan dalam bentuk susah, tapi dalam bentuk senang. Nabi SAW diuji dalam bentuk kesusahan. Jadi fakir. Tapi ada para nabi, ujian mereka memegang jawatan yang besar. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Daud alaihissalam. Semua tu nak bagi contoh kat masyarakat manusia. Manusia bila dia jadi pemimpin, ikutlah pemimpin yang memimpin manusia dekat dengan Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Manusia tu kalau dia jadi rakyat macam Nabi Musa, macam Nabi Ibrahim, yang mengajak dirinya dan mengajak rakyat serta pemimpin kepada taat pada Allah. Kalaulah seseorang tu sakit, jadilah pesakit macam Nabi Ayub alaihissalam, walaupun sakit tapi dia tetap jadi orang dekat dengan Allah. Ada orang ujian dia sihat, ada orang ujian dia sakit, ada orang ujian dia berpangkat besar, ada orang ujian dia tak ada pangkat, penganggur, kerja tak ada. Ada orang ujian dia dalam nega. Kalau kita tengok sejarah para nabi, dihantar oleh Allah menghadapi penyakit-penyakit keruntuhan moral yang berlaku di kalangan umat mereka. Nabi Lut alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya yang melakukan perkara yang Allah murka, liwat dan sebagainya. Nabi Shu'aib alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya yang berbentuk keruntuhan moral dalam bentuk penipuan dalam perniagaan. Pi beli tak mana pun kena. Minta sekilo dia bagi 900 gram, 100 gram dia tipu kita. Minta segantang dia bagi 3 cupak, setengah cupak dia balas. Kaum Nabi Shu'aib kerja depa perkena orang dalam berjual beli. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila dia nak beli kat orang, dia suruh bos bagi cukup. Bila orang beli kat dia bagi tak cukup. Dia nak beli gula kat orang sekilo, dia kata bos bagi sekilo. Kalau bos 1 kilo 100 gram lagi bagus. 100 gram sedekah kat aku. Bila dia nak beli kat orang, dia nak cukup-cukup. Kalau lebih bagus lagi. Bila orang beli kat dia, orang minta sekilo, dia bagi tak cukup. Ambil harga sekilo, bagi 999 gram, dia balas 1 gram. Bila dia nak beli kat orang segantang, dia kata bos bagi segantang, dia pun lebih. Bila orang nak beli kat dia segantang, dia terima harga segantang, dia bagi tak cukup segantang. Dia balas 2-3 genggam. Ada orang lagu tu. Islam datang sebaliknya. Islam datang kalau kita nak bagi kat orang, bagi lebih. Kita nak bagi zakat peterah segantang, bubus 1-2 genggam bagi lebih. Kita nak bagi zakat peterah beras yang kita makan grade B, bagi kat orang grade A. Kita Islam suruh sumbang bagi lebih, bukan balas orang lebih. Islam datang mengajar sebaliknya. Baik zaman Nabi Musa, ahli sihir pula lah. Kejahatan manusia terlibat dengan sihir. Kejahatan manusia terlibat dengan harta. Contoh dia Qarun. Kejahatan manusia terlibat dengan sihir. Contoh dia ahli sihir. Kejahatan manusia terlibat dengan kerajaan. Contoh dia Fir'aun. Kejahatan manusia terlibat dengan kementerian. Contoh dia Haman. Zaman Nabi Musa ni macam-macam penyakit ada. Macam-macam buruk ada. Sebab tu cerita Nabi Musa ni paling banyak di kalangan para Nabi yang lain. Kerana dia menghadapi masyarakat yang macam-macam keburukan dalam pelbagai anugerah yang Allah bagi pada mereka. Allah bagi jawatan raja kepada Fir'aun, dia mengaku Tuhan. Allah bagi jawatan menteri kepada Haman, dia bantu Fir'aun, dia lawan Nabi Musa. Allah bagi kehebatan luar biasa kepada ahli sihir, dia bawa tali dia nak lawan Nabi Musa.
Allah bagi kehebatan kepada Qarun, tak ikut Nabi Musa, belagak dengan kekayaannya. Ada orang derhaka pada Allah dengan kerajaannya. Ada orang derhaka pada Allah dengan kementeriannya. Ada orang derhaka pada Allah dengan kehartawannya. Ada orang derhaka pada Allah dengan sebab dia ada ilmu luar biasa. Zaman Nabi Musa ada, zaman Allah pun ada. Zaman Nabi Ibrahim, cara Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Adam, cara Nabi Adam. Setiap para Nabi ada rawatan-rawatan yang mereka bawa ketika menghadapi penyakit dan keburukan yang dimiliki ataupun dihayati oleh masyarakat zaman dia. Nabi Muhammad SAW semua tu ada. Semua masalah tu ada. Hak duk kat zaman Nabi Adam sekian. Zaman Nabi Isa menghadapi bomoh-bomoh dukun-dukun yang hebat. Maka Nabi Musa diberi mukjizat, boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan orang buta, boleh menyembuhkan orang sopak. Lagi hebat pada tutup bomoh yang ada zaman tu. Zaman Nabi Musa boleh mengalahkan ahli sihir. Boleh mengeluarkan air daripada batu. Boleh membelah lautan. Hebat pada Firaun lagi. Maka zaman para Nabi yang menghadapi keburukan umat mereka, mereka berdakwah, mengajak, memperbetulkan. Zaman Nabi Muhammad SAW berzina, bunuh arak, minum arak, bunuh anak, main judi. Dari segi bahasa pula ahli-ahli sastra Arab pun ada. Maka didatangkan Quran dan mukjizat-mukjizat yang lain bagi menyokong kebenaran Nabi SAW. Jadi hak penyakit umat dulu-dulu ni, penyakit umat-umat zaman Nabi Musa, penyakit umat zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, berulang kembali di zaman umat Nabi SAW sampai hari kiamat. Maka para Nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk membawa kebenaran di dalam mengajak manusia kepada mentaati Allah. Dalam mengajak manusia kepada mentaati Allah Ta'ala itu ada satu musuh dalam diri manusia namanya nafsu yang tak suka kepada yang kebaikan yang diajak itu. Ada orang tak suka semayang, ada orang tak suka puasa, ada orang tak suka mengeluarkan zakat, ada orang tak suka pergi Mekah. Kalau dia nak pergi Mekah, dia niat nak pergi Mekah, dia himpun duit, mana dia suka walaupun dia tak mampu. Ni pada awal ni Mekah tak selalu ajak lah, aku tak berani naik kapal terbang. Alasan dia tak berani naik kapal terbang lah. Dalam hadis kata, barang siapa yang tak pergi haji, dia akan mati seperti orang Yahudi ataupun Nasrani. Tak pergi haji dengan hati tak berniat nak pergi haji. Dia niat nak pergi tang lain lah. Ajak pergi Cameron Highland, ajak pergi Genting Highland, dia mau. Ajak pergi Mekah, tak saya sembang. Mekah tak saya sebut, aku tak mau dengar. Dia tak mau pergi Mekah langsung. Duit lebih pun tak pergi, duit tak ada pun tak mau pergi. Kita walaupun kita tak pernah pergi lagi, tapi kita kena niat. Niat nak pergi bila Allah permudah. Esok saya nak pergi, mudah-mudahan Allah permudah. Murah rezeki, Covid pun habis, kita boleh terbang pergi. Kena niat nak pergi Mekah kalau boleh tiap-tiap tahun. Haji dan umrah. Selagi kita ada. Dah kita tak mampu, kita tak berdosa lah sebab kita niat nak pergi. Jadi masalah tak mau terus. Saya pergi ceramah di Alok Stang tu, ada seorang pakcik tu. Dia main sembang lepas tu. Dia kata, saya dulu muda-muda minum arak macam-macam. Waktu maghrib duduk kedai Cina. Minum arak penin. Dalam duk kereta penin tu saya niat, aku nak berubah jadi baik. Walaupun lah aku tak boleh nak kawal diri. Jumpa kawan jadi terus. Doa sampai buat kereta walaupun mabuk. Lah ni alhamdulillah Allah makbul doa saya dah bertaubat. Saya lah duduk masjid surau. Kawan saya sampai lah duduk kedai Cina. Kawan duduk merapu, duduk buat jahat dengan dia dulu. Sampai lah tak boleh.
berubah. Saya Allah Ta'ala dah tukar jadi baik dah. Saya dah boleh main duduk masjid surau dah. Tak seperti mana dulu. Karena saya niat sungguh-sungguh azam nak berubah jadi baik. Walaupun masa tu terlalu bergelumang dengan dosa. Orang buat jahat, niat doa nak jadi baik. Sampai satu masa Allah makbul jadi baik. Kita tak mampu nak pergi haji umrah. Kita niat nak pergi haji umrah. Mungkin satu masa Allah bawa kita pergi. Dengan niat kita yang jujur dan ikhlas. Jangan tak mau. Jadi Allah bagi satu tanggungjawab kepada kita. Kamu kena semayang sehari 5 kali. Kamu kena puasa setahun sekali. Kamu kena keluar zakat bila berkemampuan. Kamu bila kena pergi haji umrah seumur hidup sekali. Semua tu tidak disukai oleh nafsu kita. Nafsu kita tak suka mengaji. Tidur tak apa, makan tidur tak apa. Nafsu kita tak suka semayang. Tak semayang tak apa, semayang susah. Nafsu kita tak suka puasa, puasa pun susah. Lapar, dahaga, letih. Baik tak puasa. Baik itu kita jumpa orang-orang yang kadang kita kenal, kerja dengan kita, satu kampung dengan kita. Semayang tak pernah. Puasa pun tak pernah. Pergi haji, saya tanya, semayang tak, saya ajak pergi haji. Haji dam dia boleh pergi. Main dam naik haji tu tak apa. Haji betul, saya tanya aku semayang pun tak cukup, nak ajak pergi Mekah. Nak buat haji lagi susah. Hak senang semayang ni pun aku tak nak semayang. Ada orang lagu tu, kita kesian tengok orang yang kehidupannya hanya lagu tu. Kehidupannya hanya makan, tidur, syok. Makan, nak makan apa, hak sedap. Tak sedap aku tak mau. Nak minum apa yang sedap. Nak tidur lama mana. Nak berhibur. Itulah dalam pemikiran. Makin tidur 3-4 benda tu ya. Ibadat pah ke mana. Mengaji pah ke mana. Apa tak tahu. Susah. Manusia tak suka. Allah rakamkan dalam Quran ayat yang kita baca. Bila Allah wajib satu kewajipan. Benda tu kadang-kadang menjadi di sudut tabiat. Manusia tak suka nak buat benda tu. Dan kita baca dalam hadis, huffatil jannatu bil makarih, huffatin naru bis syahawat. Huffat an-nar. Dipagarkan akan neraka itu bis syahawat, dengan perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatil jannatu bil makarih, dan dipagarkan akan syurga itu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Pondok kita ni ada pagar. Kita duduk luar, nak masuk tak boleh. Kita ragah pagar, boleh terjun masuk. Kalau kita tak ragah pagar, kita buka pintu, masuk ke pintu. Maka diumpamakan syurga itu seperti pagar. Seperti memiliki pagar. Dan neraka juga memiliki pagar. Siapa nak masuk dalam kawasan sini, kena melepasi pagar itu. Siapa nak masuk syurga, kena melepasi pagar syurga. Pagar syurga, al-makarih, sesuatu yang manusia tak suka. Hawa nafsu dia tak suka. Semayang dia tak suka. Mengaji dia tak suka. Baca Quran dia tak suka. Lailatul Qadar pun dia tak peduli. Dia tak peduli Lailatul Qadar tak Lailatul Qadar lah. Yang penting aku buat apa aku berasa nak buat. Aku tinggal aku rasa tak mau tinggal. Ikut perasaan aku, bukan ikut kehendak Allah dan Rasul. Karena dalam minda aku tak ada amal ibadat dalam kehidupan aku. Dipagang akan syurga itu dengan sesuatu yang tak disukai. Mayang subuh tak suka, tidur suka lagi. Maka sampai lah ni masih ada sebahagian manusia tak makin tidur. Pasal apa? Dalam kehidupan dia, jadual semayang subuh tak ada. Pasal 5 waktu tak ada semayang. Lah duk tidur lagi. Mangkit bila? Mangkit pukul 8, pukul 9. Puasa tak puasa pun duduk lagu tu juga. Jadi dalam diri dia tak suka banyak. Kamu nak masuk syurga, kena buat benda kamu tak suka tu. Mengeluar zakat kamu tak suka, sedekah kamu tak suka, nafsu kamu tak suka. Semayang, pergi haji, umrah, zikir, baca Quran, istighfar, salawat, i'tikaf. Benda-benda berdoa, benda-benda kamu tak suka tu kamu kena buat, lawan hawa nafsu. Kalau kamu mampu buat, kamu akan lepas daripada pagar itu, masuk dalam syurga. Huffatil jannatu bil makarih,
Wa huffatin naru bisyahawat, dipagari akan neraka itu dengan hawa nafsu, dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Kalau kamu buat benda yang hawa nafsu kamu suka, kamu terima rasuah, kamu tak semayang, kamu mohong, kamu main judi, kamu curi hak orang, kamu tak keluar zakat, kamu tak puasa bulan Ramadan, apa-apa yang hawa nafsu kamu tak suka kamu buat, kamu akan lepas pagar, terjun masuk neraka. Tinggal kita nak melepasi pagar mana? Pagar syurga, buat benda tak suka. Semayang tak suka, mengaji tak suka, puasa tak suka, baca Quran, khatam Quran tak suka, kena paksa juga paksa baca Quran. Hari-hari kena baca Quran ni, 10 terakhir ni kena speed lagi. Kena baca Quran banyak-banyak. Sagi habis kuliah subuh ada masa lapang, baca Quran. Supaya dan khatam. Dan sambung ulang balik. Wa huffatin naru bisyahawat. Tabi'an kamu tak suka perang. Wa huwa kurhul lakum. Sedangkan Allah sebut wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tak suka sesuatu sedangkan yang kamu tak suka itu lebih baik bagi kamu. Tak suka semayang, bila semayang dia lebih baik, mendatangkan ketenangan jiwa, mendatangkan hidup yang berkat, mendatangkan hidup yang bahagia. Karena kalau tak semayang, mesti ada masalah. Masalah jiwa dia, masalah emosi dia, masalah keluarga dia, masalah rezeki dia, masalah kesihatan dia, masalah dengan jiran, dengan masyarakat. Mesti ada masalah. Karena orang tak semayang ni mengundang masalah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatiku, dia akan ditimpa kehidupan yang sempit, kehidupan yang huru-hara, kehidupan yang bermasalah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka azab yang lebih dekat, siksa yang lebih dekat sebelum siksa yang lebih besar, supaya mereka kembali kepada Allah. Siksa yang lebih dekat itu musibah keduniaan, penyakit keduniaan akibat daripada mereka derhaka kepada Allah. Masaibud dunya wa asqamuha mimma yubtala bihil abidu hatta yarji'u. Musibah-musibah keduniaan dan penyakit keduniaan yang diuji akan hamba-hamba Allah supaya mereka kembali. Jadi kita tak suka, kadang-kadang kita tak suka dalam apa yang kita dapat. Kita tak suka kulit kita gelap, kita suka kulit yang cerah. Allah bagi kulit gelap ada hikmah. Mungkin kita kulit cerah, kita ego belagak ke orang. Ego dengan belagak tu menjatuhkan darjat kita di sisi Allah. Ada orang dapat anak 10 orang. Yang lain semua bakat mengaji lulus belakang. Kawan ni masuk universiti sana, kawan ni duduk sana, duduk sini, duduk sana. Seorang dua tu dia kata, anak ni dia mengaji tak apa lepas. Aku susah hati ya. Masa duduk mengaji tu dia nampak kawan ni periksa dapat mut 1, kawan ni periksa dapat 3, anak ni nombor 40. Dalam ramai-ramai anak aku ni, seorang dua ni mengaji tak mau lulus, buat macam mana? Orang kata dia, nyok standan bukan semua elok. Ada elok, ada tak elok. Dia kata nyok ni, kalau anak aku nyok aku tak mau kira. Susah hati dia pasal anak dia hak ni mengaji tak pandai macam orang lain. Dia kata hak ni nanti anak umur 1 2 pergi kerja sana, kau nak jadi engineer, kau nak jadi guru, kau ni jadi doktor. Hak ni buat benar tepi rumah aku lah. Aku mau semua berjaya. Takdir Allah tak berjaya juga. Sampai bila dia tua, anak-anak tu semua pakai api. Kawan ni duduk di Sabah, kawan ni duduk KL, kawan ni duduk Sungai Petani, kawan ni duduk Kangak, pakai kerja kata. Baru dia kata, Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala bagi kawan ni ngaji tak pandai. Kalau pandai macam anak lain, dia pi sana nak balik setahun sekali pun susah. Ni Covid tak boleh balik raya pula. Hak ni tak pandai, boleh jaga aku bila aku tua. Sakit demam aku, dia duduk tengok. Saat nak makan anu, hampir beli ikan. Saat nak makan anu, hampir pasal Ramadan, saat pergi cari itik Jawa. Sayur keladi.
Nasi kabu. Pesan kat kawan ni, nak telefon kat Kuala Lumpur. Basi nasi gitu. Takkan nak telefon Kuala Lumpur ni, tuan hantar nasi kabu kat mak nak makan, post pada Kuala Lumpur, basi ikut jalan gitu. Dia kata, nasib baik dia ni mengaji tak pandai. Kalau pandai, dia kata, api duduk luar, tinggal aku seorang, siapa nak belah aku, nak harap ke bibi, tak boleh percaya. Oh, rupanya hak dia tak suka anak dia mengaji tak lulus. Allah Ta'ala bagi seorang dua tak lulus tu, beda jadi teman, jiran dia, bantu dia ketika dia tua. Baru dia rasa, oh ada hikmah Allah bagi hang ngaji tak pandai macam orang lain. No? Boleh juga buat benda hak aku tak larat buat dah. Boleh juga jaga pijit kaki aku bila aku sakit urat. Boleh hantar aku pergi klinik bila aku nak ambil ubat. Boleh bawa aku pergi makan kenduri. Tidak kena tumpah orang. Rupanya aku tak suka dulu hang mengaji tak pandai. Lah ni baru aku nampak sip baik hang mengaji tak pandai. Pasal apa? Hang boleh duduk di rumah. Kerja keperluan aku duduk tua-tua ni hang yang bantu. Hak pandai balik setahun sekali, setahun dua kali raya. Hak pandai tu kalau ingat mak pak dia hantar duit juga. Mak dia sikit, ayah dia sikit, adik dia tak pandai tu sikit. Tidak, dia beli rumah baru, beli kereta mahal, tak hantar mai pak. Jadi kadang-kadang kita duk nampak hak tu kita tak suka, lepas tu baru kita nampak, oh Allah Ta'ala bagi jadi ni ada hikmah, rupanya hak ni yang menyukakan aku. Cikgu yang mengajar tu dalam 30-40 orang pelajar yang mengajar tu, ada 2-3 orang jenis bodoh. Oh, dia marah cukup-cukup budak tu. Dia tiba, tarik telinga, kutir perut. Pasal apa? Tak boleh. Masa sekolah rendah mengajar anak murid lagu tu. Bila main besar, sekolah menengah tu hak ni payah boleh ni, hak ni boleh. Bila habis mengaji, hak cerdik dapat umur 1, umur 2 dah jadi doktor, dah jadi YB, dah jadi menteri, dah jadi apa. Cikgu tu pun dia tak kenal. Jumpa pun dia tak peduli. Hak mengaji tak pandai ni, jumpa kot jalan hormat cikgu, main ziarah cikgu hari raya, ambil hati cikgu, cikgu kata, sik baik hang ngaji tak pandai, dulu aku duk kutir hang, duk marah hang, bila hang tak lulus, hang tua hang ingat juga kat aku dah tua pencen dah. Hang yang duk main rumah aku, hak pandai tak nampak muka lah, sibuk. Hak tu kadang-kadang kita nampak dalam masyarakat. Kadang-kadang hak tak cerdik itulah duk main, ambil berat kita, hak cerdik tak ada. Pergi mana? Jumpa kot jalan pun, dia dah jadi selebriti, dah terkenal dah. Dengan kita dia buat tak reti. Kita mengajar dia dulu. Ada seorang saya mengajar di Mata Mahmud. Lah, hebat. Saya jumpa dia di Sabah. Di hotel duduk setel. Saya pergi ceramah hotel ni, dia tegur gitu-gitu lah. Oh, dia masuk TV apa semua. Kita TV apa, duduk kampung lah. Ada orang jadi lagu tu. Hak cerdik tak dah, setelah dia cerdik berjaya, lupa jasa guru dia duk mengajar alif bata kat dia. Hak tak cerdik jumpa kok jalan, saya duk kena tibai dulu. Lah kerja apa? Jual ikan yalah cikgu. Paisa tak lulus. Hak seorang ni jual tiket bas, bukan tiket kapal terbang. Tiket terbang kaya dia kata, tiket bas. Orang turun bas dia pergi tunggu dalam pintu. Cik ni Ipoh ni Kuala Lumpur jual tiket berebut. Pasal apa? Mengaji tak lulus, kerja, tapi jumpa cikgu dia hormat. Cikgu yang ajak saya dulu ni, walaupun saya mengaji tak pandai, cikgu nak pergi tak mana saya nak tolong. Hak tu kadang-kadang kita jumpa. Hak mengaji cerdik tak kenal cikgu dah. Hak mengaji tak cerdik tu dah ditolong cikgu. Hak mengaji cerdik nak jumpa mak ayah dia setahun sekali pun payah. Hak ngaji tak cerdik tu lah, duk urut pak dia, mak dia bila sakit. Duk usung mak dia pergi klinik. Mak dia kata, sik baik dulu aku benci kat hang, marah kat hang mengaji tak pandai. Lah baru aku sedang, hang tak pandai lah, hang duk khidmat kat aku sampai nak mati ni. Hak pandai, tanya habang pun tak dah. Kalut dengan projek dia pak. Projek sana bisnes, sini meeting sana apa semua. Tak jumpa aku dah. Kadang-kadang hak kita tak suka tu, lepas tu baru kita nampak, oh bagusnya aku tak, sebenarnya hak ni sesuai dengan aku, sedangkan aku tak suka. Dalam suratul Kahfi diceritakan, Nabi Musa tegur Nabi Khidir, kenapa membunuh budak kecil yang tidak berdosa? Nabi Musa tak suka kerana itu salah. Tapi Nabi Khidir seorang Nabi, dapat wahyu daripada Allah, kamu kena bunuh dia.
Kalau kamu tak bunuh, budak ni jadi besar, jadi kapiak. Dia jadi kapiak, dia akan masuk neraka. Dalam masa yang sama, dia akan mengkafirkan mak dan ayah dia. Dia ajak mak dia dengan pak dia jadi kapiak. Maka dia masuk neraka, mak dia masuk neraka, ayah dia masuk neraka. Kalau kamu biar dia hidup. Kalau kamu bunuh dia masuk syurga. Pasal mati sebelum balik, mak ayah dia selamat daripada kejahatan dia, mak dan ayah dia masuk syurga. Allah ganti adik yang baik. Adik dia tu akan jadi orang baik kepada mak ayah dia. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma. Kami hendak Allah ganti yang lebih baik lagi. Tapi Nabi Khidir buat tindakan kerana dia seorang nabi dan rasul. Kita bukan nabi, bukan rasul, jangan kita buat macam dia pula. Tengok anak kita ni buah ni, aku tak boleh biar bagi hidup aku kepok kepala. Aku duduk makan nasi, dia main buah kasut dalam gulai. Ada seorang budak tu buah macam terbih. Mak dia dengan ayah dia ambil gulai buah kepala ikan lah apa nak makan. Dia ambil kasut balik. Bum masuk dalam mangkuk. Mak dia kata, ayah dia kata, aku tak tahan ni. Apa metera ni? Buah sungguh-sungguh. Kalau bagi ke lambu kat dia, reban. Dia pergi rumah orang buka pintu pagar, masuk ke pagar, dia ragas pagar, terjun. Punya buah. Tetamu tuan rumah nak marah. Budak ni buah ni turun pak ke mak. Pak ke mak yang malu. Kadang-kadang budak buah masa kecil, tua jadi baik. Jangan masa kecil baik, tua jadi buah. Itu lagi lingkup. Jadi kita dapat anak buah, kadang-kadang kita tension. Tapi kita jangan putus asa, berubat, berdoa supaya dia jadi baik. Jadi kadang-kadang perangai anak kita menyebabkan kita tension. Macam mana saya nak kata tu, hilang bila. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang sedangkan kamu tak suka, tabiat kamu tak suka kepada perang itu. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu itu lebih baik. Tak suka semayang, bila semayang lebih baik. Tak suka anak yang tak pandai. Kadang-kadang anak tak pandai tu kita tahu lepas pada tu, dia tak pandai, bagus. Tak suka ke jiran, lepas tu baru kita tahu, jiran ni bagus. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang sesuatu yang kita suka itu lebih buruk. Jadi bila Nabi SAW ajak para sahabat berperang, puak munafik tak suka, duduk di rumah, makan, tidur, relax, tak gaduh apa. Kalau pergi perang, nak kena lawan dengan musuh. Ada yang sakit, ada kena tikam, ada kena bunuh dan sebagainya. Sedangkan kamu tak suka itu lebih baik. Pasal apa lebih baik? Kerana kamu patuh kepada ketuntutan Allah dan Rasul. Dan dalam menghadapi peperangan, kamu mesti dapat salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, menang dan dapat harta rampasan perang. Kamu jadi kaya. Yang kedua, kamu tak menang, tapi kamu dapat mati syahid dan dapat pahala. Dua-dua menguntungkan kamu karena kamu pergi perang. Para sahabat ridwanullahi ajma'in yang pergi perang, ada yang menang dapat harta rampasan. Kebanyakannya begitu. Bila menghadapi peperangan yang berlaku, ada yang kalah, ada yang mati syahid, kalah dapat pahala pasal pergi perang. Jadi tak akan rugi orang yang patuh kepada Allah, walaupun nafsu dia tak suka terhadap kepatuhan itu, kerana benda itu benda menyusahkan dia. Kalau dia hidup, kalau dia berjaya, dapat menang dan harta. Kalau dia mati syahid. Kalau dia kalah, dapat pahala. Mentaati Allah Ta'ala mesti bawa keuntungan. Maka ulama kata, as-sa'adatu fi ta'atillah, asy-syaqawatu fi ma'siyatillah. Kebahagiaan itu diberikan kepada orang yang mengisi hidup dia dengan ketaatan kepada Allah. Dan kecelakaan itu ditimpakan kepada orang yang mengisi hidup dia dengan derhaka maksiat kepada Allah. Allah suruh pergi perang, walaupun aku tak suka, aku pergi perang juga kerana ini taat. Allah suruh pergi perang, kalau aku tak suka, aku tak pergi perang, yang ini nama dia maksiat.
Maksiat itu mengundang kecelakaan, taat itu mengundang kebahagiaan. Jadi tidak berperang itu walaupun disukai oleh nafsu sebenarnya dia buruk, dia jahat, kerana ia menjadikan seseorang itu hina. Kenapa hina? Karena dia derhaka kepada Allah, menjadikan dia fakir, menjadikan dia tak dapat pahala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang lebih baik bagi kamu sedangkan kamu tak tahu. Maka segeralah kamu dalam melaksanakan apa yang Allah suruh. Nabi SAW mengutus sariyah, sekumpulan tentera. Dalam kumpulan tentera itu ada Abdullah ibn Jahshin. Mereka berperang menghadapi musyrikin dan dibunuh. Dan musyrikin membunuh Ibn al-Hadrami. Pada akhir bulan Jamadil akhir, maka orang kafir mengutuk mereka, kutuk para sahabat, piduk perang musim yang tak apa boleh perang ni. Orang musyrikin pun mereka ada bulan-bulan tertentu yang mereka hormat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelah itu. Setelah musyrikin Mekah kutuk para sahabat Nabi SAW dengan para sahabat yang perang pada hujung bulan Jamadil akhir, Allah turunkan ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepada engkau tentang berperang pada bulan-bulan haram. Pada bulan yang diharamkan. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah berperang pada bulan itu dosa besar. Wasaddun an sabilillah, dan menghalang manusia daripada agama Allah, dari jalan Allah. Wa kufrum bihi, dan ingkar kepada Allah. Wal masjidil haram, menghalang manusia daripada masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi minhu akbar, dan mengusir penduduknya keluar daripada Mekah itu lebih besar dosanya. Perbuatan musyrikin Mekah yang usir Rasulullah SAW dengan para sahabat sehingga keluar daripada Mekah lebih teruk lagi indallah, di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar daripada bunuh. Fitnah ada 6 makna, kata Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi. Salah satu makna fitnah adalah asyirku, syirik. Fitnah di sini makna syirik. Syirik kepada Allah itu lebih teruk daripada bunuh. Mereka perang dalam bulan haram berbanding dengan syirik, perbuatan syirik yang dilakukan oleh musyrikin, oleh orang-orang kafir, lebih teruk lagi kapiak. Kafir dan syirik itu lebih teruk daripada pembunuhan yang berlaku. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, dan sentiasalah orang-orang kafir itu memerangi kamu wahai orang beriman, sehingga mereka mengembalikan kamu, mengeluarkan kamu daripada agama kamu. Orang kafir ni duk lawan dengan orang Islam. Lagi orang Islam tak ikut mereka duk lawan situ. Sampai hari kiamat. Sampai lah ni orang kafir seluruh dunia memerangi dan memusuhi orang Islam. Kalau kita ikut mereka tak lawan kita. Kita tak ikut, mereka lawan kita. Tinggal kita nak ikut tak ikut. Oleh kerana mereka kafir, mengajak kepada kufur pada Allah, kita tak boleh ikut. Wala yazaluna yuqatilunakum, sentiasalah mereka itu, yakni orang-orang kafir, memerangi kamu wahai orang beriman, hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu, sehingga kamu jadi kafir macam depa, keluar daripada Islam, ikut depa, baru depa tak lawan kamu. Lagi kamu tak ikut depa, depa akan menentang kamu. Penentangan tu macam-macam cara. Inilah yang berlaku daripada zaman dulu sampai bila-bila. Sampai lah pun
orang kafir tak akan biar kita senang. Bahkan mereka cari jalan untuk menindas kita. Kalau mereka jadi pemimpin lagi, takkan mereka tindas rakyat. In istata'u, jika mereka berkemampuan. Allah bagi peringatan, jangan duk ikut orang kafir, jangan duk jadi murtad, jangan duk patuh kepada orang yang derhaka kepada Allah. Allah sambung ayat, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa yang murtad daripada agamanya di kalangan kamu, barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamamu, yang keluar dari Islam pergi ikut orang kafir. Kalau tak keluar Islam pun duk ikut orang kafir, duk lawan orang yang beriman. Fayamut, lalu dia mati dalam keadaan sedemikian, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir, maka orang itu terhapus, terbatal, sia-sia amalan-amalan perbuatan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka akan jadi penghuni neraka, mereka kekal dalam neraka. Kalau murtad keluar dari Islam, kekal dalam neraka. Kalau tak keluar dari Islam tapi duk ikut orang kafir, tak ikut orang Islam, yang tu tak kekal dalam neraka tapi duk dalam bahaya dunia akhirat. Maka kita tak mau jadi golongan itu. Ayat ni peringat ada golongan sedemikian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum in istata'u man yartaddi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Panjang lagi. Mungkin ada satu dua ayat lagi sebelum kita berpindah kepada ayat yang baru. Kita berhenti tadi dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.